Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas malam ini. Di Petik dan Malaysia kini bertajuk Armada KJ pemain import yang mampu menangkan PN dalam PRN. Berita penuh. Susuk bernama Khairi Jamaluddin dilihat terus menggiurkan parti politik di negara ini kerana dilihat mampu memberikan kemenangan kepada mereka. Ia berlaku ketika 6 negeri sedang menghampiri tarik luput penggal Dewan Undangan masing-masing iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Keinginan menarik Khairi itu turut diperlihatkan Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Akmal. Dipetik utusan online, ahli parlimen Machang itu mengumpamakan politik sebagai persaingan di padang dan pada ketika tertentu sesebuah pasukan perlu pemain import. Politik ini umpama perlawanan bola sepak. Kita kena import pemain luar untuk menang. Begitu dengan Khairi, bagi UMNO dia sudah tidak berguna, tetapi bagi PN amat berguna demi masa depan Malaysia, katanya. Semalam, Khairi dilapor berkata dia sedang mempertimbangkan untuk bertanding di Selangor selepas ditawarkan menjadi Menteri Besar sekiranya menang. Laporan The Star itu bagaimanapun tidak menyebut mana-mana parti politik yang dikatakan memberi tawaran itu. Terdapat perbincangan dengan beberapa pihak dan terdapat juga perbincangan mengenai peranan, katanya. Tambah ahli parlimen Machang itu lagi, dia yakin bekas Menteri Kesihatan itu mampu mewujudkan gelombang baru untuk menarik pengundi muda dan atas pagar memberikan sokongan kepada PN. Kelebihan itu, katanya, membolehkan PN merampas negeri-negeri yang kini ditakbir oleh PH, khususnya Negeri Sembilan dan Selangor. Wan Ahmad Faisal juga mendakwa PN bersedia memberikan laluan kepada Khairi di mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri jika bekas Ketua Pemuda UMNO terbabit berminat menyertai Bersatu. Kalau UMNO anggap Khairi sebagai beban, tetapi Bersatu, kita anggap dia satu kelebihan yang mampu mencetuskan gelombang baru dalam politik Malaysia. Jadi kita, Bersatu, sedia terima Khairi kalau dia sedia terima lamaran kita, katanya lagi. Menurut Wan Ahmad Faisal lagi, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sendiri dari awal mengalu-alukan jika Khairi mahu menyertai parti berkenaan. Pun begitu, Wan Ahmad Faisal mengakui pihaknya tidak pasti bagaimana pendirian Khairi dan perkara itu perlu ditanyakan sendiri kepada bekas ahli Parlimen Rembau berkenaan. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik dari syabudin.com.net bertajuk Ismail Sabri kecam Zahid Hamidi. Berita penuh. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob melemparkan kritikan pedas terhadap kepimpinan parti berhubung apa yang dikatakannya sebagai pilih kasih dalam cara mereka melayannya ketika dilantik sebagai Perdana Menteri selama 16 bulan sebelum pilihan raya umum ke-15 tahun lepas. Dalam sindiran tajam yang dipercayai ditujukan kepada Presiden Ahmad Zahid Hamidi, Ismail membuat perbandingan terhadap perwakilan UMNO dalam kabinet yang dipimpinnya dengan yang ada sekarang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Beliau berkata semasa menerajui kerajaan campuran Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan GPS, menteri daripada UMNO membentuk hampir separuh daripada kabinet walaupun hanya mempunyai 38 ahli parlimen ketika itu. Sebaliknya, beliau berkata hanya 6 slot kabinet daripada diberikan kepada UMNO termasuk timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan campuran sekarang. Dia kata inilah satu pencapaian yang besar kepada kita. Ada 6 menteri UMNO termasuk satu timbalan Perdana Menteri, sedangkan di bawah saya 14 menteri Barisan Nasional BN termasuk Perdana Menteri. Dan hari ini tak ada siapa kepimpinan UMNO yang kritik kerajaan. Dulu saya dikritik begitu teruk, tetapi hari ini pemimpin parti lain disanjung begitu mulia. Beliau mempersoalkan sikap berdiam diri kepimpinan UMNO walaupun kerajaan sedia ada melakukan sesuatu yang salah. Sekarang ini dia punya lambung, kita tengoklah. Benda yang tak munasabah yang kadang-kadang dilakukan oleh kerajaan, dia orang pemimpin UMNO yang mempertahankan.
Saya menjangkakan saya yang dipertahankan, seperti kalau saya dikritik terlalu keras. Mungkin mereka boleh jadi perisai kepada saya. Tetapi dulu mereka yang turut sama untuk serang saya, tambahnya. Ismail mengenangkan bagaimana media digunakan oleh pemimpin UMNO untuk menyerang rakan seperjuangan parti yang berkhidmat sebagai anggota kabinet yang dipimpinnya. Saya ditekan oleh kepimpinan UMNO sendiri, seperti saya bukan menteri UMNO. Setiap apa yang berlaku, tekanan adalah terlalu kuat kepada saya. Saya berkata, kenapa tak gunakan saluran betul untuk beri arahan dan pandangan parti kepada saya. Mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi setiap bulan, beritahulah saya apa yang patut buat. Tak payahlah bantai saya dalam surat kabar, di dalam media secara terbuka mereka serang saya. Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021, rentetan pembelotan yang dirancang oleh Zahid dan bekas kepimpinan Najib Razak sehingga memaksa Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin berundur. Beliau kemudiannya berjaya mengatasi Anwar, calon Pakatan Harapan PH, untuk Perdana Menteri selepas mendapat sokongan daripada majoriti ahli parlimen termasuk kira-kira 50 daripada PN dan 18 daripada GPS. Namun beberapa bulan berikutnya menyaksikan Ismail mendapat tekanan hebat daripada pemimpin UMNO, terutama daripada Presiden Parti Zahid dan timbalannya Muhammad Hassan, yang mahu beliau membubarkan parlimen tanpa berlenga-lenga untuk memihak kepada apa yang mereka anggap sebagai kembalinya populariti BN. Selepas berbulan-bulan ditentang, Ismail akhirnya tunduk kepada tekanan apabila membubarkan parlimen untuk memberi laluan kepada PRU15 pada November tahun lepas, berakhir dengan beliau menjadi Perdana Menteri paling singkat. Ismail menyertai beberapa pemimpin UMNO lain dalam menentang rancangan Zahid untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Beliau juga antara pemimpin tertinggi UMNO yang menentang tindakan Zahid baru-baru ini untuk membersihkan parti itu daripada beberapa pemimpin dan ahli yang berpendirian kritikal. Dalam wawancara yang sama dengan utusan Malaysia, Ismail meramalkan kekalahan UMNO akan berulang pada pilihan raya negeri akan datang di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita mungkin akan hadapi masalah yang sama seperti di dalam PRU baru-baru ini, yaitu akhirnya ditolak oleh rakyat, terutamanya golongan muda dan profesional kerana sikap kita. Kalau dulu waktu PRU mereka tolak kita, tidak ada sebabnya mereka akan berubah pemikiran untuk tidak menolak kita pada PRN.